masuk ni budak saya. Okey, Cik Muhammad. Saya berminat dengan jenis outlet. Boleh terangkan kenapa jenis outlet dan kenapa bisnes franchise yang bisnes franchise Tadika ni boleh ada potensi. Terangkan. Baik. Bila kita sebut berkaitan tentang industri pendidikan awal kanak-kanak, dia adalah satu industri yang saya percaya kita telah melalui fasa yang panjang, sama ada fasa before pandemic, semasa pandemik dan selepas pandemik. So kita mendapati bahawa industri pendidikan awal kanak-kanak ini dianggap sebagai antara benda paling krusial. Sebab kita dah lihat keciciran anak-anak di peringkat pendidikan awal kanak-kanak ini, dia akan menyebabkan bukan setakat sahaja masalah kepada pelajar, tapi juga kepada ibu bapa. Jadi nak tanya ibu bapa, mesti nak atau tidak perlukan sekolah tadika yang boleh memberikan orang kata pendidikan yang berterusan. Jadi in other word, business education for preschool ni kita consider sebagai evergreen industry. Okay? Sentiasa ada demand. Okay? Sentiasa ada demand dan kalau kita lihat sama ada dalam bandar ataupun di luar bandar, masyarakat trending masyarakat sekarang ni pula kebanyakan ni ibu dan ayah kedua-duanya bekerja. Betul. Jadi dia perlukan satu orang kata pusat ataupun tempat di mana dia perlukan pusat ataupun tempat di mana mereka dapat untuk letakkan anak-anak di tempat yang selamat dan kalau boleh mempunyai pengisian-pengisian tertentu. Jadi sebab mak ayah malam tak sempat asar, jadi apa yang mereka perlu lakukan, mereka akan hantar anak di sekolah-sekolah tadika. So apa yang jenis Aulat tawarkan? Kita ada tawarkan dua program pertama. Yang pertama preschool, iaitu prasekolah, di mana anak-anak seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, kita ada kurang lebih dalam 4 jam mesti ada di sekolah. Sama ada sesi pagi ataupun sesi petang. Maksudnya ibu bapa boleh pilih lah nak hantar anak belah pagi ke, nak hantar anak belah petang ke. Tapi dalam masa yang sama juga kita juga memberikan perkhidmatan kepada ibu bapa yang nak menghantar anak sepanjang hari. Maksudnya daripada waktu time dia bekerja daripada 8 sampai 5 yang kita namakan beyond preschool. Beyond preschool. Kan? Jadi bunyi pun nampak wow. Beyond. Jadi in other words, that is another opportunity or the trend parent yang ada sekarang ni yang inginkan. Saya tanya dengan Cik tadi, kalau ada anak kecil ataupun mungkin kalau ada anak saudara dan sebagainya, berapa kos untuk menghantar anak ke babysitter ataupun tempat pengasuhan yang tak kisahlah yang tak ada brand pun, berapa actually dia punya rate dia sekarang? Biasanya dekat 1,000 juga. Okey, 1,000 tu kita consider yang premium lah. Tapi yang biasa lebih kurang 400, 500. Okey. Tapi 400, 500 tu dia bila kita consider untuk dia punya kualiti, maknanya apa yang anak-anak dapat adalah penjagaan sahaja. Betul. Tapi pengisian dan juga progress development anak secara fizikal ataupun mental dia tu, ataupun daripada segi sudut IQ dia tu, dia tak ada. Missing that. Tapi orang selalu hantar pasal apa? Walaupun 400, 500 bayar. Sebab mereka nak cari tempat untuk anak-anak mereka. Dalam masa yang sama mereka nak pergi cari rezeki. Okey, jadi peranan jenis outlet ni adalah untuk membantu mak ayah mendidik waktu dia orang tak ada lah. Orang tak ada. Yes. Dan dalam masa yang sama juga boleh menjadi passive income kepada mak ayah yang bekerja, kerana jenis outlet menawarkan program yang bukan setakat sahaja kita buat bisnes yang kita kena hidup hari-hari, tapi kita dah buatkan sistem di mana you all boleh appoint principal, cikgu yang kita akan berikan latihan dan kita akan berikan mereka coaching. Jadi in other word, untuk ibu bapa ataupun business owner yang fikir nak cari passive income untuk anak sendiri atau untuk diri sendiri, dalam masa yang sama nak cari tempat untuk anak-anak, instead of mungkin dia sibuk untuk cari mana-mana tempat, why not dia buka pula sendiri? Betul. Sebab kami ada business owner kurang lebih dekat 47 orang. 47 orang dan kita ada center lebih kurang dekat 80. So ada yang ada satu jenis outlet, ada yang ada 3, ada yang 5. Dan orang kata wife dan husband kedua-duanya bekerja. Audit firm, yang satu bekerja offshore, kadang-kadang balik, kadang tidak, tapi they can make money. Jadi itu yang menariknya. Orang fikir kalau macam nak cari passive income ni, nak kena pergi macam-macam benda, nak kena jual barang, nak kena. Tapi
franchise is a way to go untuk orang yang nak mulakan bisnes yang mungkin tak ada formula, yang mungkin tak ada orang kata pengalaman apa-apa, tapi with the proper, kita panggilnya coaching dan juga training, kita akan pastikan setiap daripada speaker ni bermula dengan sebagai mindset as a business owner, kemudian dia akan pergi kepada entrepreneur, maknanya dia akan kembangkan dia punya bisnes tu daripada satu tempat ke satu tempat. So itu adalah future, kita panggilnya way of doing the passive income for all the parents who are siding. Maknanya dia bukan saja concern untuk anak mereka sendiri, tapi mereka juga bagi sumbangan untuk anak-anak. Okey. Kenapa jenis outlet? Kenapa bukan yang lain? Okey, kalau kita sebut pada jenis outlet ni, dia ada dua benda yang saya rasa is our selling. Okey, kalau orang sebut kenapa jenis outlet, yang pertamanya sekali adalah kita nak cuba emphasize kat sini daripada segi sudut tentang konten kita. Konten kita tidak hanya melibatkan untuk anak-anak, pendidikan, development untuk anak-anak, tapi dalam masa yang sama juga kita nak mengajak ibu bapa untuk merasai pembelajaran dan progres pembelajaran pendidikan anak supaya ibu bapa faham tentang apa yang berlaku dalam sekolah secara tidak langsung. Sebab kita ada program seperti macam SPA. SPA ni bukan yang selalu mandi-mandi, itu kita panggil student parent activities. So maknanya maknanya abang kalau kata ada anak, saya akan panggil abang untuk jadi teacher dalam sekolah. Untuk share, katalah abang memang minat dengan TikTok ni kan. Mungkin kita nak bagi sedikit input dengan budak-budak ni, macam mana TikTok ni kan. Apa yang berlaku kat TikTok, sebab TikTok ni satu trend. Jadi maknanya in other word, budak-budak kena tahu apa yang perlu dia buat dalam TikTok kalau dia orang main TikTok ataupun dia orang nak buat lain itu. Apa benefit daripada TikTok? Sebagai contoh je lah. So satu ilmu benda yang kadang-kadang kita tak boleh nampak dalam buku ni, tapi yang paling utamanya adalah ibu bapa merasai pengalaman mengajar anak-anak di sekolah, dan dalam masa yang sama juga mereka mendapat pengetahuan tentang cara dididik betul daripada orang kata, dan mereka berkongsi pengalaman mereka dengan anak-anak, sama ada anak mereka ataupun anak. So the excitement is over there. Excitement kan. Yang keduanya, kenapa nak pilih jenis outlet? As a business owner, everything, including daripada content, daripada segi sudut dia punya, kalau macam cikgu, lesson plan, semua kita sebut. Kita semua sediakan. Jadi maknanya training setahun kita ada kita panggil beberapa kali training. Kemudian kita punya coaching kepada prinsipal kita setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali untuk pastikan setiap aktiviti yang kita telah cuba untuk laksanakan setahun, mereka dapat maklumat dan mereka dapat orang kata laksanakan mengikut kepada apa yang kita kenakan. Jadi in other words, as a business owner, kita tak adalah pening-pening sangat nak buat apa, dan itu adalah sebahagian daripada perkara yang memudahkan business owner untuk bagi business itu lebih sustainable. Dan yang terakhir, yang paling penting, yang menarik yang kita nak cuba highlight kat sini adalah pendidikan di jenis outlet adalah thematic based learning. Maksudnya apa? Maksudnya dia pendidikan berdasarkan kepada tema-tema yang bertukar setiap tahun. Contohnya, kita tahu budak untuk prasekolah ni apa dia belajar. Mungkin dia belajar alfabet A, B, C, D, E, F, G. Tadika awak pun alfabet, tadika saya pun alfabet. Tapi takkan hari tiap tahun A apple. Tapi kita buat adalah setiap tahun ni kita akan cuba set the environment dalam kelas dan juga mood pelajar-pelajar berdasarkan tema-tema yang kita tetapkan. Contohnya, macam katalah tema tahun ini kita letak Zootopia. Maknanya apa yang berkait tentang zoo, kita akan jadikan budak-budak ni pengalaman dia belajar alfabet, dia belajar, dia buat hari sukan, dia punya graduation dia, semua berkonsepkan tentang Zootopia. Tahun hadapan, katalah kita buat Under the Ocean, berkait dengan apa? Lautan. Sotong lah, ikan lah, paus lah. Jadi semua ni adalah dia punya blok-blok yang diorang akan buat, dan diorang akan merasai pengalaman setiap tahun ini. Maksudnya kalau anak masih umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, ketika 3 tahun dia masuk ni, dia akan rasai pengalaman pembelajaran yang berbeza. So dia sangat eksklusif. Dan satu lagi yang kita katakan, walaupun you nampak jenis outlet ni macam premium, sebenarnya adalah rahmah. Sebenarnya dia tadika rahmah. Ya, premium betul ni. Kan, orang kan dah tengok daripada luar, ni nampak warna kuning-kuning macam tadika sultan. Kan? Tapi sebenarnya dia adalah rahmah dan affordable. Maknanya kita punya yuran untuk prasekolah kita adalah lebih kurang dekat 350 sahaja sebulan.
359. Bukan 700 bulan. Bukan. Itu namanya Tadika Rahmah. Okey, kalau nak mula, Okey. apa yang perlu buat kalau kita nak mula? Untuk buka Untuk franchise. buka franchise jenis outlet. Nak cari location dulu ke? Okey. Lepas tu kena ada duit serbuk ke ataupun boleh buat loan ke macam mana? Okey, baik. Untuk buka tadika jenis outlet, benda pertama sekali adalah kos kat mana location yang kita nak pergi. Okey. Cumanya kita daripada Business Development Department, kita akan assist kepada setiap pemohon yang baru. Kalau mereka ada tempat, kita akan minta orang kata exactly address di mana, dan kita akan buatkan sedikit market analysis. Maksudnya kita nak pastikan bahawa tempat ni betul-betul unik, sustainable untuk longer time. Okay, itu yang pertama. Yang keduanya, kalau katalah kita dah pergi proceed untuk nak buka deal dengan kita punya business, kita treat semua applicant as a new business owner. Jadi maknanya you kena set up sama ada you buat syarikat enterprise ataupun you buka syarikat sedia makan. Okay? Dan the third step ada yang perlu kita buat adalah daripada segi sudut kewangan. Kewangan, Alhamdulillah, saya rasa MFA, KPDN, mereka ada jalin hubungan yang sangat baik dengan beberapa institusi kewangan, antaranya PUMB, Pernas, CIMB, Maybank, dan juga beberapa yang lain yang memberikan kadar rate yang bagus kepada pemula-pemula franchise. Okay, jadi kalau mereka nak buat financing dan sebagainya, ada dia punya package yang tertentu, dan boleh, saya rasa di FIM ni ada booth ni di sana, boleh tengok dan cuba dapatkan. Saya bukan nak promosi wakililah mempromosikan mereka, sebab mereka membantu kita banyak sangat kepada usahawan-usahawan kita yang baru nak bermula. Kalau tanya pada saya berapa cash in hand yang perlu ada, kalau katalah minima yang perlu kita letakkan antara lebih kurang antara 50,000 ke 100,000. Tapi saya tahu bukan semua orang ada that money yang perlu dibesarkan. Tapi kalau macam saya cakap, kalau ada peringkat permulaan nak jadikan franchise pertama ataupun outlet pertama ni perlu kepada financing, saya cadangkan untuk bertemu dengan mana-mana institusi kewangan untuk dapatkan kita panggilnya bantuan, consultation dan sebagainya. Kami daripada Genius Outlet, kita akan memberikan sokongan dan kita akan memberikan bantuan sebaik mungkin dan sebanyak mungkin kepada sesiapa saja yang berminat di luar sana, sama ada di kalangan graduan ataupun guru-guru, even sebenarnya guru-guru pencen ataupun mak ayah mungkin yang bekerja dah lama, perempuan, kita nak keluar daripada industri, kita takut kita punya income akan terjejas. Jadi mungkin ini adalah alternatif untuk macam mana kita dapat bersama dengan anak kita, dan dalam masa yang sama juga kita boleh generate income dan tambah income untuk keluarga. Jadi maknanya there's no such a worry. This is always be a future yang untuk you all untuk create passive income you all. Dan juga saya rasa this is again as an evergreen industry, please grab it fast sebab banyak lagi tempat yang belum lagi dieksplor. Okey, berapa tadi bermula daripada berapa? 50,000 sehingga ke 250,000 untuk kita buka cawangan yang pertama. Okey, return of investment berapa? Okey, return of investment kita adalah lebih kurang 3 ke 4 tahun. 3 ke 4 tahun, dan kita punya profit margin kita adalah lebih kurang antara 20 ke 30%. Okey. Break even number kita antara 40 ke 50 orang, dan untuk setup kita untuk satu kelas antara 15 ke 20 orang. So untuk peringkat permulaan kita cadangkan untuk buka antara 3 ke 4 kelas. 3 ke 4 kelas ni boleh muatkan lebih kurang dalam 120 orang untuk both sesi pagi dan petang. Satu kelas 15 orang, 4 kelas 60 orang. Pagi 60, petang 60. Jadi lebih kurang dekat 120. So kita punya break even number adalah antara lebih kurang 40 ke 50 orang. Main 2 customer. Lepas tu you make money lah. So daripada okay, saya nak tanya, dulu kita selalu nampak yang tadika ni kena ada rumah teres 2 tingkat on a lot. Betul. Dan saya nampak juga ada jenis outlet yang buka dekat shop lot. Okey. Macam mana? Okey, untuk trend sekarang ni, saya rasa di beberapa negeri di Malaysia, majlis kita panggil PDP, pihak berkuasa tempatan, mereka dah memberikan kebenaran kepada tadika untuk beroperasi di kawasan
komersial, perniagaan, shop lot dan juga di kawasan residential. Okay? Walau bagaimanapun, kedua-dua tempat ni memang dia ada dia punya market dia sendiri tersendiri. Cuma daripada segi sudut tentang limitasi, kalau buka di kawasan shop lot ni bagusnya adalah bila kita nak buat expansion, maksudnya kalau katalah bisnes kita okey, kita ada opportunity untuk expand dia ke kanan, ke kiri, atas ke bawah. Okey. Tapi kalau untuk di kawasan residential area atau kawasan perumahan, dia tak ada. Kalau kata rumah tu ada 4 bilik, 3 bilik air, 4 bilik saja lah. So kalau budak ramai, kita susah dah nak extend sebab kita tak boleh nak develop. Orang kata mudah-mudah rumah tu untuk extend. Kecuali kita ada rumah sebelah lah. Tapi itu pun bukan semua kes. Sebab kawasan perumahan, tentu ada orang yang duduk. Cumanya daripada segi sudut kos untuk renovation di kawasan perumahan dia lebih murah berbanding di kawasan shop lot. Sebab shop lot ni dia kosong. Jadi kita semua kena buat wiring, kena buat balik, kena pasang partition lah, kena buat macam-macam. Jadi kosnya agak sedikit tinggi. Berapa square feet yang minimum? Minimum square feet kita antara 1,600 ke 2,000 sehingga boleh pergi ke 2,000. Saya boleh bagikan pecahan ni macam ni. Kalau 2,000 square feet antara 3 ataupun 4 kelas. Kalau 3,000 square feet antara 5 ke 6 kelas. Kalau 5,000 square feet antara 7 hingga 9 kelas. Wow. Jadi kalau kita start mula permulaan, memang kita start dengan 2,000 square feet ataupun 1,600 square feet orang. Tapi jangan kata tak percaya bahawa kita ada juga franchise kita yang berjaya sehingga boleh untuk menyewa satu tahun lebih besar. Dan jumlah student mereka ni boleh menjejak hampir dalam dia punya bilangan hampir 300 orang pelajar. Sebab kita kira macam ni, kalau full day program kita consider headcount dia adalah 2. Maknanya dia ambil pagi dia petang sekali. Jadi kita kira 2. So, kita ada juga yang full day program sampai 90 orang dan sebagainya. Dia sendiri lot. Jadi kalau itu kita nampak opportunity tu, saya rasa tak ada benda yang orang kata mustahil. Tanya antara kawasan yang patah ataupun katakan dengan kawasan baru buka kan, macam contoh dekat Pagi ataupun di sini ataupun dekat Seremban, Senawang, Jaklam, mana lagi bagus? Okey, kawasan mature area ataupun developed area ni, dia punya key dia adalah kalau kawasan mature dan dia adalah tempat kita panggilnya banyak peluang pekerjaan. Maknanya kat situ dia ada tendensi besar tempat tu juga market dia bagus. Okay? Tapi kalau kita pergi kepada kawasan developing area ataupun kawasan baru, perumahan baru, ini juga bagus kerana kita akan dapat kualiti leads kita datang daripada parent immediate income dan middle class antara umur sekitar 30 ke 40 yang memiliki beberapa potensi anak yang berada di future. Jadi mereka ni yang akan create sustainability of our business lah. Cuma kita jangan masuk kepada kawasan ataupun taman yang orang kata mudah sangat kan awal lah. Sebab kita bimbang takut nanti orang tak masuk lagi kan. Sekurang-kurangnya perlukan antara 2 atau 3 tahun lah. Maksudnya taman baru ni supaya mereka dah ada penduduk-penduduk yang tetap, mereka dah ada orang di persekitaran, ini business opportunity dan business activities pun ada. Jadi kedua-duanya bagus, kedua-duanya marketnya pun bagus. Di dekat Puncak Alam pun saya tengok student kita pun bagus sekali. Mungkin di kawasan belah-belah macam Musa Maju, kawasan Maju, kawasan situ pun dekat saya sebutkan tadi, pelajar dekat 180 ke 170. Tapi total dia punya overall account dia adalah lebih kurang dekat 300. Dia membayangkan kalau katalah contohnya pelajar untuk full day, satu orang dan bayar lebih kurang dekat 600. So katalah untuk 100 orang berapa kasih tu? Kurang lebih dekat 60,000.
Itu tak masuk lagi dengan pelajar yang lain yang sesi pagi, sesi petang. Maknanya lagi orang 80, 70, 80 ribu adalah antara kita pendidikan dan revenue yang kita Okey, abang tu je ke tak? Weh, ya. Saya berminat ni. Antara banyak-banyak franchise, jenis-jenis franchise, saya nampak bisnes education ni sangat evergreen dan ada potensi sebab selagi ada manusia, selagi tu dia beranak, dia kena sekolah. Kan? Okey. Jadi itulah saya nampak potensi yang cukup mantap lah dalam industri pendidikan. Cuma andai kata yelah teknologi semakin berkembang, orang mungkin beralih ke gadget homeschool lah. Macam mana tu? Okay, kalau kita belajar daripada pengalaman, maksudnya kalau you all cuba tengok masa pandemik, boleh dianggap itu adalah antara pencetus revolusi fenomena baru di mana semua kelas fizikal bertukar kepada kelas atas talian. Tapi saya nak beritahu dan saya nak bertanya kepada anda semua di luar sana secara jujur, khususnya kepada anak-anak peringkat kelas 10. Adakah pendidikan secara atas talian berjaya untuk mengubah anak-anak anda untuk jadi lebih pandai menulis, mengira dan membaca? Kalau ya, itulah jawapan yang mungkin kita akan lalui pada future. Tapi kalau tidak, percayalah, sekolah tadika tetap relevan dan anda akan tetap menyumbang sesuatu yang sangat besar kepada masyarakat. Budak Muslim pun itu berat. Okey, terima kasih Cik Muhammad. Jadi itu saja untuk program kali ini. Apa-apa pun macam boleh buat.